Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Haris, yang dimuliakan Ustaz Ismail Mina, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Tuan-tuan faham ke apa yang Ustaz Ismail Mina cakap? Ada yang faham? Kalau tak faham, angkat tangan macam saya. Ya. Faham ke maklum? Apalah Ustaz ni kata ni? Ustaz ni sebut kepada kita tentang Islam. Sebab hari ini orang dengan mudah mengaku bahawa dia adalah Muslim, dan apa yang dia cakap itu adalah bersandarkan kepada Islam. Tadi Ustaz sebut tentang beberapa benda. Pertama, Ustaz sebut tentang ancaman Syiah. Yang kedua, tentang gerakan pluralism, iaitu agama adalah sama. Gerakan agama adalah sama belaka. Kemudian Ustaz Ismail sebutkan kepada kita tentang bahaya-bahayanya dua gerakan ini, iaitu gerakan Syiah dan gerakan liberalism dan pluralism, yang sangat berbahaya. Dan Ustaz Ismail dia pesan kepada kita yang ketiga, tolong kaji, tolong teliti gerakan-gerakan ini. Hendaklah kita mengkaji. Kita ada akal, kita ada otak, lapangkan dada kita. Kita kaji dengan ilmiah, bukan kita mengkaji dengan sentimen, bukan kita mengkaji dengan dendam. Sebab golongan ini sangat berbahaya, sehinggalah kalimah Allah dijual. Orang kafir boleh diguna pakai. Dan inilah yang telah berlaku kepada saya 2-3 hari lepas. Bila saya kata orang bukan Islam tidak boleh menggunakan kalimah Allah dalam apa jua upacara keagamaan mereka, buku-buku dan dakwah mereka, saya tak setuju. Sebab Allah yang mereka faham dengan Allah yang kita i'tiqadkan adalah sangat berbeza. Mereka beranggapan bahawa Allah itu ada anak, Allah itu ada isteri, ada 3, ada 2, ada 1, 3 dalam 1. Kita yakin bahawa qul huwallahu ahad, Allah 1, Allahus samad, Allah tempat kita minta tolong, tumpuan segala makhluk, lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan. Mana boleh kita setuju? Tuan-tuan tahu apa jawapan dia kepada saya? Dia kata, Ustaz, Allah tu siapa? Saya jawab, Allah tu Tuhan. Nama Tuhan kita Allah. Dia kata, Ustaz dah sesat, sebab Ustaz dah bagi nama kepada Tuhan. Kalau Ustaz kata Tuhan itu namanya Allah, maka Ustaz telah menjadikan Allah itu makhluk. Ustaz nama apa? Ismail. Yang tengah nama apa? Haris. Yang hujung nama apa? Kazim. Yang di bawah nama apa? Tuan Azri. Yang di bawah nama apa? Tuan Asmadi. Jadi makhluk dia ada nama. Kalau Ustaz bubuh nama Tuhan itu Allah, Ustaz telah kafir, sebab Ustaz telah menjadikan Allah bernama seperti makhluk. Saya kata dah gila babi dah ni. Ni bukan setakat gila dah, ni gila babi nama dia. Habis itu saya kata dekat dia, Tuhan tu siapa? Dia kata Tuhan adalah Tuhan. Jangan bubuh nama Allah. Tuhan adalah Tuhan. Allah adalah, kata dia, kalimah daripada bahasa Arab. Orang Arab kalau dia merujuk kepada Tuhan, dia panggil Allah. Orang Melayu dia panggil Tuhan. Tuhan itu ialah Tuhan, bukan ada nama. Allah itu ialah orang Arab yang bubuh nama. Jadi apa salahnya orang Kristian nak guna nama Allah? Allah tu Tuhan, bukan Allah tu Allah. Salah di mananya, kata dia. Ni dia tuan-tuan.
punyalah dia nak halalkan orang kafir menggunakan kalimah Allah, sampai dia kata Tuhan kita ni tak ada nama. Saya kata dekat dia, cuba baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, Tuhan kamu yang maha pemurah. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Allahu Rabbuna wa Rabbukum, lana a'maluna wa lakum a'malukum. Allah sebut dalam Quran, Allah dialah Tuhan kami dan dialah Tuhan kamu. Kalau Allah itu bukan Tuhan, dia sekadar nama, apa nak jadi hari ini tuan-tuan? Apa nak jadi masyarakat kita hari ini? Sampai pada satu tahap nak mencari kuasa politik, sampai kalimah Allah dan nama Tuhan pun mereka tukar. Mereka kata Tuhan itu tidak bernama. Kalau Tuhan itu bernama, dia sudah jadi makhluk. Bila jadi makhluk, kafir kita. Habis itu jangan sebut Allah, sebut Tuhan. Ni, adakah ini yang kita tulis dekat stiker kereta kita? Sokong Islam, anda selamat. Islam macam ni kan? Hari ni dengan mudahnya bubuh stiker dekat belakang kereta, sokong Islam, anda selamat. Pergi tahan dia, Pak Long. Islam mana yang nak kata sokong ni? Islam yang membenarkan orang kafir gunakan kalimah Allah. Hang kata Islam yang ni. Ni tajuk kita petang ni, tajuk kita malam ni. Yang stiker yang sekarang ni orang duk bubuh kat belakang kereta, sokong Islam, anda selamat. Islam lagu mana? Islam yang nak menjadikan orang kafir sahabat dan menjadikan orang Islam sebagai musuh. Ini Islam. Tuan-tuan tahu budaya Syiah tu apa? Ambil paling senang Iraq. Jahat-jahat Saddam Hussein, dia ahli Sunni, dia bunuh orang tapi dia Sunni lagi. Dia bunuh yang puak-puak Kurdish tu pun, pasal Kurdish ni memberontak pada dia, maka dia nak pertahankan negara dia, dia bertahan, perang-perang lah. Tetapi puak-puak Syiah pada masa itu bantah dia, lawan dia, bunuh dia. Dia baik dengan siapa? Puak Syiah dengan Amerika. Amerika ni apa? Kafir. Dia sanggup meruntuhkan kerajaan Sunni, dinaikkan kerajaan Syiah di Iraq. Dia tolak berkasih sayang dengan orang Islam, dia tolak berkasih sayang dengan orang Sunni, dan ambil orang kafir menjadi regunya untuk membunuh orang Islam sendiri. Inilah ciri-ciri Syiah. Tadi Ustaz Ismail sebut, ciri-ciri ini ada dalam satu parti politik yang sanggup tidak mau berbaik dengan orang Islam, memusuhi orang Islam, memukul orang Islam. Kita tak pernah dengar cerita sesama Islam pukul memukul. Kita tak pernah dengar dulu-dulu. Kita tak pernah dengar polis dipukul. Dulu bila polis datang, orang lari. Kalau orang tunjuk perasaan, orang bergaduh, polis datang, orang lari. Sekarang kalau polis datang, polis lari. Darahnya seolah-olah dah jadi halal. Menumpahkan darah orang yang tak sepahaman dengan mereka seolah-olah sudah jadi halal. Kalau dulu maki menjadi halal, mengumpat menjadi halal, memfitrah menjadi halal, sekarang memukul sudah jadi halal. Dan saya tidak heran tuan-tuan, akan jadi perbunuhan. Sesama Islam akan jadi halal. Sebab Syiah. Syiah tadi tuan-tuan, dia halal bunuh darah orang Sunni, walaupun kamu mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi kita adalah berbeza. Apa berbeza apa? Kamu Sunni, aku Syiah. Maka disebabkan kamu Sunni, halal darah kamu. Hari ini sudah berlaku. Hari ini kita tak sebut Sunni dengan Syiah secara terang-terangan. Yang kita tengok, hang belah mana? Hang belah mana, aku belah mana? Belah yang berbeza, boleh belah. Maka di situ sudah tuan-tuan lihat wujudnya budaya ini. Budaya pukul memukul, budaya kasar, samsing, ganas. Kalau dibiarkan budaya ini tuan-tuan, satu hari tuan-tuan akan lihat darah sesama Islam
akan merebak di atas jalan raya, akan mengalir di masjid. Darah sesama Muslim akan keluar daripada surau. Sebab apa? Kerana perbezaan ini, dia bukan lagi menjadi perbezaan politik, sebaliknya sudah perbezaan akidah. Sebab itu bila sebut sudah dianggap sebagai perbezaan akidah, bini pun boleh dicerai hari ini. Kalau perbezaan politik, dia tak cerai lagi tuan-tuan. Tetapi apabila sudah diajar berbeza parti, berbeza bendera, itu akidah rosak. Akidah rosak, isteri pun boleh dicerai. Maka apabila sudah berbeza di dalam perbezaan ideologi politik, anak boleh dibuang, isteri boleh dicerai, darah boleh ditumpahkan. Ini ciri Syiah. Tetapi dengan orang kafir, walaupun akidah berbeza, walaupun semayang tak sama, makanan dan minum tak sama, semua tak sama, tetapi boleh dijadikan kawan kerana mempunyai matlamat dan pahaman yang sama walaupun akidah berbeza. Inilah dia tuan-tuan yang disebut sebagai Syiah. Saya tak cakap mana-mana parti. Tuan-tuan jangan kata saya ahli politik pula. Saya suruh fikir, lapang dada, bukan suruh buka dada. Fikir yang aku belah ni macam mana, ni Islam lagu mana? Islam lagu mana? Ni semua orang tak betul, semua aku je betul. Tuan-tuan, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhannya. Jangan kamu ikut syaitan, jejak langkah syaitan. Dia musuh kamu yang paling nyata. Allah kata masuklah Islam dalam keseluruhan. Islam itu apa? Sebab hari ini orang cuma nampak Islam ini hudud. Tajuk tentang hudud, saya akan buat ceramah di Dewan Bandaran Ipoh pada hari Rabu 9 malam. Sejadah nak buat di stadium, tapi stadium penuh, kita terpaksa ambil dewan yang kecil sikit sebelah Masjid Negeri, Dewan Ipoh Bandaran Ipoh, depan Masjid Negeri. Tajuk dia hudud. Maka apabila orang dia nampak cuma hudud, dia tidak nampak Islam juga daripada sudut ekonomi, Islam juga daripada sudut pendidikan, Islam juga ada daripada sudut kemudahan, Islam juga ada daripada sudut perekonomian, Islam juga ada dalam sudut tentang kemodenan dan tamadun. Kerana hari ini orang mengatakan bahawa apabila tidak buat hudud, maka dia tidak Islam. Kalau di Malaysia tuan-tuan, kalau kita melihat tentang Islam, tentang ekonomi, kita telah mempunyai sistem ekonomi Islam yang paling baik dalam dunia. Yusuf Qaradawi pernah berkata, dia jealous kepada kita dalam dua benda. Dia cemburu kepada Malaysia ni dalam dua benda. Perkara yang dia cemburu apa dia? Ekonomi, perbankan Islam. Mesir adalah negara yang mula-mula nak buat bank Islam dan ekonomi Islam, tapi Mesir tak boleh pergi. Tiba-tiba Malaysia boleh buat. Maka Yusuf Qaradawi heran, macam mana Malaysia boleh buat Islamik, bank, perbankan, pembiayaan Islamik? Bukankah itu Islam? Hari ini tuan-tuan umat Islam dah bebas daripada riba. Kalau dia saja-saja nak ambil riba, itu bukan lagi salah orang lain, salah dia. Rumah ada sistem pembiayaan Islam, kereta, motor, tanah, buat bangunan, apa benda pun pembiayaan Islam sudah ada. Malah pembiayaan Islam berlambak-lambak tuan-tuan. Takaful Islam, perbankan Islam, saham Islam, amanah saham Islam, semua dah ada dah. Tidakkah itu Islam?
Yang kedua, Islam itu juga letaknya pada pendidikan. Hari ini kita mempunyai tahap pendidikan yang paling tinggi. Itu ilmu, tuan-tuan. Jangan nafikan ini. Yang kita sekarang duk belajar agama, yang budak-budak kita duk ngaji agama, sampai ke Mesir, sampai Jordan, sampai Syria, belajar tentang agama, itu bukankah Islam? Talabul ilm faridatun. Di mana budak-budak yang dilarang bersekolah? Di mana budak-budak daripada 7 tahun sampai 17 tahun tak boleh pergi sekolah? Itu Islam. Cuba tengok di jalan raya, lampu jalan, air masuk ke dalam rumah, elektrik masuk dalam rumah, itu juga merupakan Islam. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Kamilah yang memudahkan urusan kamu di langit, kata Allah. Kamu tak tengok tak? Hari ini kita boleh buat penerbangan, hari ini kita boleh buat handphone. Ini adalah satu bentuk kemudahan yang Allah sebut dalam Quran, dan hari ini kita buat. Sama ada kita nak tengok benda luncah dalam benda itu pandai sendiri kontrol. Dah tahu dah mana halal mana haram. Tapi teknologi di dunia, jalan raya, sistem jalan raya, pengangkutan, itu telah dibuat. Jangan lupa, itu juga adalah Islam. Yang keempat, yang kita kena lihat ialah ketenteraman. Kerana ketenteraman ini salah satu syarat untuk melakukan ibadat. Tuan-tuan, dengan sebab kita tenteram, kita boleh buat haji. Dengan sebab kita aman, kita boleh buat haji. Kita mengekalkan keamanan ini merupakan satu perkara yang dituntut dalam Islam. Jangan nafikan benda ini. Sebab tu saya katakan tadi, kena buka dada kita dengan lapang hati. Dah banyak sangat dah Islam yang boleh buat. Ceramah, kuliah boleh. Tinggal satu saja lagi Islam yang belum kita buat, iaitu melaksanakan hukum hudud. Yang ni belum buat. Takkan satu yang belum buat ini kita dah nak tolak 90 yang lain. Kita dah kekal dah 90, dah buat dah 90, tinggal 10 lagi yang belum buat. Takkan kita nak buang yang 90, kita nafikan. Terus kita cok tak betul, terus kita cok jahat dah. Seperti sekeping kapet. Di rumah tuan-tuan ada sekeping kapet dekat ruang tamu. Kucing berak dekat ujung. Tuan-tuan nak buang tai kucing ke nak buang kapet? Nak buang tai kucing ke nak buang satu kapet? Tak tahu. Kalau tuan-tuan gulung satu kapet nak basuh, habis satu kapet kotor. Atau lebih cerdik, kapet tu elok lagi, tuan-tuan gulung-gulung campur dalam laut. Datang kapet baru. Ustaz, kita ambil kapet baru lah. Boleh lah kapet baru. Kok kita tak boleh pijak pun kapet tu. Pasal apa? Banyak bulu babi. Yang mana faham, tak faham sudah. Sekarang kapet tu kita boleh duduk. Dia buat daripada kain yang elok, daripada bulu yang elok, daripada nylon yang elok. Cuma ada benda tak elok. Orang berak sana, orang berak sini, buat taik pula atas kapet tu. Ambil air, sabun, basuh, jemok, clear, boleh pakai. Dia bukan boleh pergi ambil kapet, pergi buang, buat mari kapet baru. Macam-macam masalah. Kalau kapet baru tu Islam semua, kita sokong. Kalau Islam jadi kontrol, kita sokong. Tapi kapet baru yang kita nak ambil ni, Islamnya cuma 60 kursi. Belum tentu menang semua. Belum tentu menang semua. Adakah 60 ini boleh kontrol 180 yang lain? Kamu tidak jadi dominan. Kamu tidak jadi yang kuat. Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu yang paling tinggi, bukan yang paling rendah. Tiba-tiba kamu dominan, kamu tidak dominan. Kamu bukan domin. Kamu duduk di bawah. Kamu lahid dalam bahasa Arab. Lahid di bawah.
yang bukan Islam di atas. Itu bukan lagi yang dikatakan sebagai al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Bayangkan apabila kita bersahabat dengan mereka, disebut hudud, mereka berdehem, kita tukar. Kita akan laksanakan hudud. Dia berdehem. Cekelat hek tu berdehem. Cekelat hek tadi cuma orang yang okey, you yang duduk atas kursi roda. Itu pun kamu tak berani nak cakap pada dia. Bagaimana kamu kata sokonglah Islam, anda selamat? Belum. Kalau ini yang kamu bawa dalam Islam kamu, belum. Kamu takut dengan orang kafir. Kamu terlalu mengharap kepada orang kafir sampai kamu sanggup mengorbankan asas ni. Sebab tu saya cakap pada tuan-tuan, wajib laksana hudud. Sekarang yang memerintah kita ni Barisan Nasional, UMNO yang jadi dominan untuk Barisan Nasional, wajib dah sekarang draftkan hukum hudud. Sampai bila kita nak kata tak sesuai? Sampai bila? Sampai bila? Draftkan dulu. Ini draft. Nak laksana tak laksana, ikut kepada keadaan kesesuaian kita. Tetapi draftnya sudah ada untuk kita bercakap tentang soal hudud. Ni kami dah ada undang-undang kami. Kami nak melaksana dah benda ni. Kena ada benda itu. Nak dilaksanakan bila masa apa semua, ikut kepada kesesuaian masa, tempat dan kekuatan. Dan kesesuaian itu hanya akan berlaku apabila umat Islam, sesama umat Islam bersatu, barulah masa itu boleh dilaksanakan. Tetapi hari ini umat Islam memilih untuk berpecah. Bagaimana nak dilaksanakan undang-undang yang saya katakan tadi hanya 10% yang belum dilaksanakan? Ekonomi boleh dilaksanakan tanpa bersatu umat Islam. Sekolah boleh dilaksanakan tanpa bersatu umat Islam. Jalan raya boleh dilaksanakan tanpa bersatu umat Islam. Tetapi undang-undang Islam dalam negara majmuk macam kita, dia memerlukan kekuatan umat Islam. Inilah yang kita nak, nama dia penyatuan umat Islam. Tapi sayang, apabila Syiah dah berada dalam kepala otak, liberalism dah berada dalam kepala otak, pluralism sudah ada dalam otak, maka dendam, benci, kesumat mengatasi segala-galanya, sehingga sanggup menolak orang-orang yang sesama Islam, sebaliknya berbaik dengan orang-orang musuh Islam. Sebab tu saya baru ni tuan-tuan, saya buat ceramah di satu tempat untuk menyelamatkan sekolah agama rakyat. Tuan-tuan yang mana belum pergi ke sekolah agama rakyat ni, sila pergi. Pergi. Tengah padang bola yang begitu luas padangnya. Di sini dewan orang ramai. Dah lama dah dewan ni. Di sebelah inilah dibinanya sebuah sekolah agama rakyat yang dibantah oleh 26 orang bukan Islam. Suruh robohkan sekolah agama rakyat. Saya kalau orang bukan Islam minta suruh robohkan sekolah agama rakyat, saya tak heran. Yang saya heran orang yang pakai kepiah putih yang sokong untuk dirobohkan sekolah agama rakyat. Yang ni saya tak boleh terima. Bukan dia duduk di tengah padang bola, dia duduk di tepi, dia tak kacau padang bola. Ni untuk belajar agama kita, ini untuk membesarkan hukum Allah Ta'ala, mendalami ilmu agama Allah Ta'ala. Daripada kecil biarlah mereka belajar agama, letak di situ. Tetapi kerana undi lebih penting daripada sekolah agama rakyat, hari ni jadilah tuan-tuan. Adakah Islam ini yang kita nak sokong? Ketahan orang yang duk gantung stiker kat belakang kereta dia, sokong Islam anda selamat. Islam yang nak robohkan sekolah agama rakyat tak? Seburuk-buruk orang yang kamu kata dia tu kafir, tapi dia masih bina sekolah agama rakyat. Yang kamu kata sesat, dia masih bina masjid. Yang kamu kata dia sekular, dia boleh bina mahat tahfiz Al-Quran. Tanya pada diri kamu, masjid mana yang kamu buat? Tahfiz mana yang kamu bangunkan? Sekolah ni pun kamu nak robohkan.
Islam kalau sekadar bercakap retorik, siapa pun boleh bercakap. Tapi Islam dia kena buat. Biar tak cakap tak apa, masjid buat. Biar tak cakap berdega-dega pun tak apa, Mahatafis buat, universiti buat, bank buat, untuk umat Islam. Tapi bila kita buat sekolah agama rakyat, ada yang bantah. Main tunjuk perasaan dengan nyonya-nyonya dengan apek tu, kasih roboh ini sekolah. Sedangkan telah diluluskan benda ini sejak 2010. DBI dah lulus, pihak Jabatan Agama dah lulus, apa lagi masalah? Pejabat tanah dah lulus, apa lagi masalah? Kita tak pernah petikai pun pokok dijadikan tokoh. Kita tak pernah tikai. Kita punya hormat dekat mereka. Ada dalam perlembagaan kata pokok ni khas untuk tokoh. Kita tak pernah pertikai pun gunung ganang jadi tokoh. Segala gua jadi depa punya, seolah-olah depa punya. Kita nak tapa pun tak boleh lah. Depa pula duk tidur lagu tu. Tapi kita tak pernah bantah sebab kita hidup dalam masyarakat majmuk. Tapi jangan kamu langgar, jangan kamu sombong. Ni bumi orang kami, ni bumi kami, ni aset tanah kami, ni negara kami, ni Islam, ni agama resmi kami. Jangan cuba main kayu api, jangan main bara api, jangan. Sepatut kita cakap macam itu. Tetapi hari ni tok lebay, pi sokong. Adakah ini Islam? Kalau ini tuan-tuan, saya tak nampak Islam boleh jadi kuat. Sebab itu saya katakan awal-awal tadi, kita telah melaksanakan terlalu banyak agenda Islam. Salah satunya agenda Islam yang paling kuat, kita letakkan Islam sebagai agama resmi. Itu benda yang paling kuat. Yang kedua, orang Melayu mesti Islam dalam perlembagaan. Dah tetaplah di situ. Mana-mana Melayu mesti Islam, tak boleh masuk agama lain. Kita dah menguatkan Islam sebenarnya. Apa lagi tuan-tuan, saya tak tahu. Mana ada dalam negara menetapkan satu bangsa mesti masuk Islam. Orang Arab pun dia tak tulis dalam perlembagaan dia Arab mesti Islam. Berapa banyak Arab Yahudi, berapa banyak Arab Kristian. Arab makan babi pun melambak tuan-tuan. Tapi kita di Malaysia, Islam diletak dijaga. Jangan sampai setara apa-apa pun agama dengan Islam. Jangan siapa-siapa orang Melayu keluar daripada Islam. Tak boleh murtad. Orang Melayu mesti Islam. Perlembagaan inilah yang cuba nak dirombak tuan-tuan. Dan lebih malang lagi, orang Islam bersekongkol dengan orang kafir untuk rombak artikel 153 perlembagaan ini. Bila dirombak benda ini tuan-tuan, sudah tidak ada lagi kemestian orang Islam beragama, orang Melayu beragama Islam. Akhirnya jadilah macam Ustaz Ismail sebut tadi, liberalism, bebas orang Melayu nak masuk agama apapun. Inikah yang kita nak sokong? Sebab itu tuan-tuan, yang menjadi perpecahan di antara orang Melayu sekarang di Malaysia ini, alasannya cuma satu ya, hudud dia. Itu saja alasan untuk berpecah. Sedangkan orang yang tak mau hudud, bukan dia tak mau. Tuan-tuan yang datang malam ni, siapa yang tolak hudud? Cuba angkat tangan. Ni pemimpin-pemimpin UMNO yang depan ni, ada tolak hudud? Mereka tak tolak. Saya tak pernah dengar dia kata kami tolak. Ini tak boleh, tak ada. Cuma dia kata keadaan kita samalah dengan jawapan di Kedah. Tanya dekat MP Kedah, bila nak laksana hudud? Tunggu Kelantan buat dulu. Tanya dekat Kelantan, bila nak buat hudud? Hamba tengok duk rangka derah. Derah belum siap lagi kita ni. Tak siap lagi. Tanya pada Selangor, bila nak buat hudud? Kita tak bercadang laksana hudud. Tanya dekat bekas Perak, Pemerintah Perak. Kami tak pernah sebut dalam manifesto nak laksana hudud di Perak. Bukankah itu juga jawapan yang sama? Tak ada beza. Sebab itu hudud hampa jangan duk main. Asal nak pilihan raya sebut hudud. Ni bukan takbir raya. Dan ini bukan lagu raya. Lagu raya hanya nak dimain dekat-dekat raya.
Dekat pilihan raya main isu hudud. Habis pilihan raya lupa. Main pilihan raya lagi kita nak buat hudud. Habis pilihan raya lupa balik. Ini nama dia lagu raya. Tuan-tuan, saya bercakap, saya bukan ahli UMNO. Saya tak pernah masuk UMNO. Ustaz Ismail pun bukan ahli UMNO. Tapi kami bercakap atas dasar Islam. Hudud kena buat supaya menjaga harta, menjaga maruah, menjaga agama. Hifzuddin yang disebutkan tadi. Dan pihak UMNO ataupun Barisan Nasional mesti merangka draft hudud ini. Dan hudud tidak boleh dilaksanakan melainkan hanya dengan apabila umat Islam bersatu. Jadi tuan-tuan, yang mana nak hudud, tolong bersatu, baru boleh buat. Selagi mana tak bersatu, duk bergaduh macam sekarang, sampai bila-bila hukum Islam tidak dapat ditegakkan di atas buka bumi Malaysia ini. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Haris. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila saya berceramah di sekolah agama rakyat itu kerana nak mempertahankan sekolah agama rakyat tadi, pihak penganjur memasang lebih kurang 13 poster, dan ketiga-13 poster itu dibuang, dikoyak. Jadi saya rasa sangat sedih tengok umat Islam sampai satu tahap sekolah agama dia sendiri tu, kalau bangsa lain, kalau agama lain, kalau menyentuh agama mereka, mereka jadi satu. Sentuhlah apa benda pun, mereka akan bersatu mempertahankan agama mereka. Tetapi apabila pahaman Islam tidak lagi berpegang kepada pahaman Ahlussunnah wal Jamaah, maka apabila berlaku satu-satu benda ke atas umat Islam atau institusi Islam ataupun sesuatu benda yang berkaitan dengan umat Islam, maka umat Islam akan berpecah. Ini yang sedang berlaku. Orang kafir, apa benda yang berlaku kepada mereka, baik sekolah mereka, baik kampung mereka, perniagaan mereka, mereka akan pertahankan habis-habisan walaupun berbeza pahaman politik. Tetapi apabila umat Islam berlaku sesuatu benda, masjid ke, sekolah ke, surau ke, madrasah ke, apa benda saya yang menimpa kepada umat Islam berpecah, tidak menyokong. Sebab apa? Ini yang kita katakan tadi, apabila Islam tetapi tidak mengamalkan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini konsepnya. Bila sudah berpecah, tidak lagi mempunyai pahaman Islam yang satu, maka dia akan seronok. Dia akan seronok kalau umat Islam lain ditimpa musibah. Malah mereka sanggup berdoa untuk umat Islam lain ditimpa musibah. Ini yang sedang berlaku sekarang. Hari ini telah berlaku doa, baca Yasin, minta orang lain hancur. Buat sembahyang hajat, minta orang lain hancur. Dulu-dulu kita tak pernah dengar. Sekarang telah berlaku. Telah berlaku, tuan-tuan. Budaya ni. Saya pergi ceramah di Kelang, Isra' Mi'raj. Banner 20 dibuang. Yang tinggal banner saya yang paling besar, yang ada gambar. Gambar saya yang segak tu pun dia orang conteng buat taring. Dan tanduk ada 2 atas kepala. Tapi orang bukan Islam berceramah, tak ada siapa yang conteng. Ustaz tak tahu apa saya buat. Saya dah kata pada tuan-tuan, saya bukan ahli politik. Saya tidak ada kepentingan dalam politik. Saya bukan nak bertanding. Ada satu wartawan temu ramah saya, Ustaz, adakah Ustaz nak bertanding? Saya kata tidak. Ada tak tawaran untuk bertanding? Saya kata ada. Adakah barisan offer Ustaz? Tidak, batilan offer. Ustaz terima tak? Saya kata saya tak terima. Kalau dia orang minta juga Ustaz bertanding, Ustaz terima tak? Terima dengan syarat mesti menteri besar.
Setakat exco saya tak mau, sebab exco kena pecat. Exco nak mempertahankan orang supaya jangan murtad, kena pecat. Apa ada nilai exco? Arak dirampas daripada kedai dan diarah pulangkan balik. Exco apa macam ni? Kalau ini pendirian Islam, saya tak sokong, saya kata. Mana boleh kamu pecat satu orang yang mempertahankan umat Islam jangan murtad dan mengambil tindakan pada gereja yang cuba memurtadkan umat Islam. Saya kata kalau ini saya tak mau. Sebab itu tuan-tuan, kami bercakap, saya tidak ada apa kepentingan. Ustaz Ismail Mina lagi tak ada kepentingan. Saya yakin apa yang kami cakap malam ini besok akan keluar dalam blog, akan tiba habis-habisan. Mungkin dia berkata Ustaz Ismail Mina dapat projek buat LRT, Ustaz Kazim mungkin dapat projek buat arang batu. Tak habis-habis dengan budaya fitnah, budaya fitnah, budaya fitnah. Adakah Islam menyuruh kita memfitnah? Islam menyuruh kita iqra, membaca, mengkaji, meneliti. Sampai Allah tanya kepada kita, afala ta'qilun, apa kamu tidak berfikir? Fikir apa yang Ustaz Ismail cakap, fikir apa yang Ustaz Kazim cakap, betul atau salah. Jangan tengok Ustaz Ismail yang bercakap, jangan tengok Ustaz Kazim yang bercakap, jangan tengok kami. Yang kena tengok ialah apa yang kami cakap. Adakah lari daripada ahli sunnah wal jamaah? Adakah lontaran kata-kata kami ini bercanggah dengan Quran dan hadis? Kalau bercanggah, tuan-tuan boleh padam malam ini, jangan percaya apa kami cakap. Tetapi kalau kami cakap ini berbetulan dengan Quran dan hadis, bersandarkan kepada ahli sunnah wal jamaah, kena ikut. Saya susah hati tuan-tuan, sebab tadi orang Ustaz Ismail sebut daripada berdiri dia tuan-tuan. Saya yang muda, setengah umur daripada dia pun tak boleh berdiri. Dia sihat tu boleh berdiri. Tu kalau tak suruh berhenti, mau pukul 12 baru berhenti. Subhanallah. Itu tunjuknya dia semangat. Sebab kita sayang pada ummah, kita sayang pada Islam. Ini yang kami nak. Sebab kami berjalan luar negeri banyak tuan-tuan. Saya berjalan ke luar negeri banyak. Baru ni pun minggu lepas saya berceramah di luar negeri 3 hari. Di sana Islam tidak diletakkan sebagai agama. Di negara mereka tidak ada agama resmi. Bila tidak ada agama resmi, tuan-tuan faham apa maksud? Masjid tak ada peruntukan, sekolah agama tak ada peruntukan, tidak ada keistimewaan untuk Islam pun. Malah agama adalah sama. Isteri Kristian, suami Islam. Nak buat maulud boleh, tapi buat dalam stadium. Tak boleh buat perarakan di luar. Nak buat ceramah boleh, tapi hanya pukul 10.30 malam, tak boleh lebih pada itu. Nak bekerja di sektor awam boleh kerja, tapi mesti buka tudung kepala. Tak boleh pakai tudung kepala kerana tidak menghormati agama lain. Agama lain tak pakai tudung, orang Islam pun jangan pakai tudung. Inilah dia tuan-tuan budaya pluralism yang nak dibawa ke negara kita. Nak dibawa. Sebab itu sebelum berkuasa, mereka dah kata dah, kalau kami berkuasa, kami akan buang beberapa peratus pekerja-pekerja yang kebanyakan pekerjanya orang Islam. Yang ini yang orang tak tahu tuan-tuan. Sebab tadi Ustaz Ismail sebut, orang mendakwa Islam dan orang itu mendakwa dia mengambil ilmu, tapi sayang dia mengambil ilmu tentang Islam di jalanan, sekadar mendengar ceramah di jalanan, maka dia sudah dianggap sebagai Muslim tanpa merujuk kepada kitab yang muktabar. Inilah kesilapan kita tuan-tuan. Siapa saja boleh bercakap tentang Islam, janji kamu hentam orang belah sana. Inilah Khawarij, ini Syiah.
Siapa juga boleh mengeluarkan pendapat sendiri tentang Islam. Janji kamu sokong kami, kamu hentam belah sana. Sebab itulah tuan-tuan, tidak heran hari ini orang kafir boleh bercakap guna ayat Quran yang salah, tajwid yang tak betul, huruf yang salah, apa pun salah, tetap mereka sokong. Sebab apa? Sebab orang kafir ni hentam saudara dia sendiri yang beragama Islam, yang tak sependapat dengan dia, sampai membenarkan orang kafir baca ayat Quran dengan lintang pukang salah tak tahu nak apa, boleh sokong lagi. Sebab orang kafir tadi hentam orang Islam yang tidak sepemikiran dengan mereka. Inilah budaya Syiah. Dan tuan-tuan tidak akan heran nanti mereka akan membiarkan orang Islam dibunuh oleh orang kafir, seperti yang berlaku di Iraq. Amerika tembak depan mereka, umat Islam yang satu Tuhan dengan mereka. Ini sedang berlaku. Bahayanya budaya ini tuan-tuan. Tapi sayang, kerana kita dendam, kita terlalu kuat sentimen membenci sesama umat Islam, maka budaya-budaya ini kita terima sebagai satu bentuk perjuangan yang kononnya boleh membawa kepada syahid. Ini bahayanya tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu kita balik kepada Islam, Islam yang sebenarnya. Habis itu Ustaz, Islam yang sebenar ni macam mana Ustaz? Bini pemimpin tak pakai tudung, macam mana kami nak ikut? Bini dia pun tak pakai tudung, rambut sugu macam mana? Kena nasihat dekat Najib suruh pakai tudung. Saya cakap direct tu. Jangan kata saya biar dengan UMNO ya. Saya pun cakap pada orang UMNO, hantar surat pada Rosmah, suruh dia tutup aurat. Tuan-tuan ingat saya disokong UMNO saja ke? Ustaz tu masuk UMNO tu? Dah, saya cakap direct. Kalau dia tak pakai tudung pun masalah apa pada kita? Yang tanggung dosanya lelaki dia. Hantar surat dekat dia, yang amat berhormat minta tolong pakai. Itulah satu alasan untuk orang menjadikan ditolaknya perjuangan Islam. Ahlussunnah wal Jamaah, mereka gunakan istilah yang kamu tak boleh buat. Mereka gunakan benda ni, nampak tu, tak pakai, nampak tak pakai, hampa nak ikut dia. Yang inilah, dengan sebab itu habis bergaduh umat Islam. Dua benda ni yang saya sebutkan tadi tuan-tuan. Satu hudud, satu tudung kepala. Kena cakap. Nak marah pada saya, marah habis. Saya bukan takut dengan manusia, saya takut pada Allah. Sebab bila Allah murka kepada kita, satu Malaysia hancur tuan-tuan. 3 minggu kita tak turun hujan. Tuan-tuan tahu 3 minggu ni tak turun hujan pasal apa? Nombor 1, maksiat banyak. Nombor 2, pasal zakat tak bayar. Nombor 3, kerana wujudnya perpecahan yang sangat ketara sesama kita. Kalau satu orang tak pakai tudung, pergi cakap elok-elok dekat dia, makcik tutuplah aurat. Hantar surat dekat dia, tutuplah aurat. Kalau kita dah cakap, dia tak mau tutup, kita nak kata apa? Selagi mana perintahnya, perintah yang betul, ikut je lah. Supaya kita dengan Tok Imam kampung kita, Tok Imam tu sembahyang dia betul, kita makmum, kita ikut Tok Imam, kita tak ikut bini dia. Lain kalau Tok Imam tu pakai seluar pendek, janganlah ikut. Tu kaedah doa. Mudah-mudahan dia berubah. Doa. Tapi saya nak bagi tahu pada sahabat-sahabat saya, itulah alasan yang orang sebelah sana duk bawa dalam kampung-kampung, yang menjadikan orang kampung tak mau ikut. Pasal apa? Inilah alasan dia, pasal rambut. Kalau ini dapat dibetulkan tuan-tuan, tak ada masalah apa. Sebab golongan ini dia akan cari satu benda, satu poin untuk nak bagi bergaduh orang, nak bagi betul yang hak mereka ni, sedangkan mereka tak pernah buat apa pun untuk Islam. Masjid sebiji pun tak pernah buat, tak pernah buat. Bercakap siapa pun boleh, tak pernah buat. Yang ada nak bagi rosak lagi. Jadi yang saya minta pada tuan-tuan, jadi bukan kami di atas ni kami bias dengan mana-mana parti. Kami sayang
Bukan kami bias kepada mana-mana parti. Tidak. Kami sayang pada Islam. Kami sayang pada umat Melayu. Kami sayang kepada negara Malaysia. Kami sayang kepada semua kaum dalam Malaysia ni. Kita takut bila umat Melayu berpecah, bila umat Islam berpecah, pada masa itu halal Allah turunkan bala pada kita. Dan saya nak cakap pada tuan-tuan, orang marah saya pasal apa? Pasal dia kata ustaz ni memperjuangkan Melayu. Ustaz Kazim tu Aswabiah. Tuan-tuan tengok esok ni dalam blog ni. Esok keluar pula dalam blog. Tuan-tuan tengoklah blog mana. Sekarang semua Mali-Mali belakang. Typing Mali, dot Mali, Manjung Mali. Tiba saya tak habis-habis. Manjung Mali ni. Tuan-tuan, mereka kata saya ni Aswabiah sebab bercakap soal Melayu. Saya nak cakap pada tuan-tuan, Aswabiah tu menatang apa? Aswabiah ni apa? Saya ni orang asli, tuan-tuan orang tiruan. Siapa sini mengaku orang tiruan? Saya ni orang asli. Contoh, duduk di tapah. Contoh, sekolah, masuk universiti. Saya sekarang dah jawab jawatan yang besar. Isteri pun lawa, rumah lawa. Satu hari saya balik kampung, saya tengok kampung saya, jalan tar tak ada, jalan tanah merah kecil. Mul kereta saya tinggal kat tapah. Tak boleh naik motor, tak boleh. Nak kena naik motor masuk kampung. Sampai di rumah nak mandi, air tak ada, paip tak ada, kena mandi kat telaga. Tengah duk mandi ni, alligator masuk. Bewak masuk. Dia terkejut saya. Aduh, kalau lah ada paip kan senang. Saya pun besok pergi sembahyang subuh, lampu masjid tak ada, buruk kiamat. Saya kata aku tak boleh jadi ni. Besok berjalan lalu depan sekolah, budak-budak duduk berjalan, kasut gantung kat tengkuk. Pasal apa? Jalan becak, pergi sekolah buruk. Maka saya pun kata, aku nak berjuang untuk bangsa aku. Nak buat jalan tar, nak buat masjid baru, nak masuk air dalam rumah, nak masuk elektrik dalam rumah, nak buat sekolah. Saya cuti 6 bulan. Kerja saya perosah nombor pejabat tolong buat supaya kaum saya orang asli dapat kesenangan. Adakah saya Aswabiah? Salahkah perjuangan saya? Jawab maklum, salah lah. Tak. Beginilah saya orang Melayu. Saya minta supaya orang Melayu bersatu. Salah lah. Saya minta orang Melayu supaya bersatu, supaya mengekalkan kuasa. Bila kita kekal kuasa, Islam kita terbela. Saya nak supaya orang Melayu diberikan hak dia. Pasal ni bumi ni tanah dia asal dia. Adakah itu Aswabiah? Itu tidak dikira Aswabiah. Saya nak supaya anak-anak kita dapat beasiswa. Adakah itu Aswabiah? Kita memperjuangkan untuk MARA, memperjuangkan hak Melayu kita, supaya orang Melayu ni ada modal untuk berniaga. Adakah itu Aswabiah? Kita buat mata rendah sains MARA misalnya. Kita ambil anak-anak orang Melayu dalam pendalaman yang miskin dan sebagainya, letak dalam MRSM. Adakah itu Aswabiah? Nak tolong mereka supaya mereka maju. Yang dikatakan Aswabiah ialah orang Melayu bunuh orang, kita sokong orang Melayu. Yang itu baru salah. Yang Aswabiah ialah menyokong kejahatan. Menyokong kejahatan itu bawa Aswabiah. Saya ni baik dengan Ustaz Haris. Ustaz Haris pergi tumbuk Ustaz Ma'in. Tak pasal-pasal pergi tumbuk Ustaz Ma'in. Saya sokong Ustaz Haris. Bagi Ustaz Haris, bagi. Dia padat muka dia tu. Itulah Aswabiah. Sepatutnya saya nasihat Ustaz Haris. Pasal apa yang pergi pukul dia? Apa salah Ustaz Ma'in? Kazim, hang geng aku. Hang pasal apa hang marah aku? Okeylah, aku biar padam sama ayah tu. Itulah Aswabiah. Bukanlah Aswabiah tu nak supaya orang Melayu berkuasa, itu bukan Aswabiah. Kita umat Islam Melayu tu
beragama Islam. Bila kita cakap soal Melayu, secara otomatiknya kita bercakap soal Islam. Astaghfirullahalazim. Sebab ada orang yang tak bangga dengan bangsa Melayu. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan ni faham Islam. Yang tuan-tuan ni boleh semayang ni, ustaz tuan-tuan mengajar bahasa apa? Masa dia mengajar cara semayang tu, dia ajar bahasa apa? Ada dia mengajar bahasa Arab. Dia kata, ya Said, ta'alina arkanis salah al-awwal. Ada dia ajar. Ni menatang apa ni makcik? Dia mengajar, ta'al, mari sini kamu Husain, mari sini. Kita hari ni belajar rukun semayang. Pertama niat dalam bahasa Melayu. Tuan-tuan belajar tauhid dalam bahasa Melayu. Apa salahnya bahasa Melayu? Ustaz tu pergi mengaji di Mesir, balik ke Malaysia pun dia cakap bahasa Melayu. Dia memberikan kepahaman kepada kita bahasa Melayu. Kenapa kita tak sayang dengan bahasa Melayu? Dengan bahasa itulah kita faham Islam sekarang ni. Cuba malam ni saya terangkan pada tuan-tuan Islam dengan bahasa Hindustan. Kya muhabbat hai, Islam hai, kya zindagi hai. Apa menatang pula Ustaz Kazim ni? Habis tu kenapa yang tuan-tuan marah dengan bahasa bangsa Melayu, bahasa Melayu? Kenapa? Umat Islam yang paling ramai di Malaysia ni orang Melayu. Kalau orang Melayu tak pergi ke masjid, siapa yang nak sembahyang di masjid? Siapa yang nak pergi masjid di era sekarang? Tak orang Melayu. Kalau kita tak cakap soal orang Melayu, siapa nak pergi masjid? Oh, dia kata aswabiyah. Bila orang India Muslim buat masjid, dia tak kata aswabiyah pula. Cina Muslim buat masjid, dia tak kata aswabiyah pula. Orang Melayu je dia kata aswabiyah. Tuan-tuan, nanti pergi melawat di Mesir. Di Mesir ada satu persatuan, nama dia Persatuan Melayu Mesir. Ustaz-ustaz ni habis masuk Persatuan Melayu Mesir. Oh, masa hang duduk di Mesir, hang tak kata hang aswabiyah. Direct nama dia Persatuan Melayu Mesir. Dia tak sebut pun Persatuan Islam Mesir. Dia memperjuangkan hak-hak orang Melayu di Mesir. Bila balik ke Malaysia, bila kita bercakap soal Melayu, aswabiyah, Ustaz Kazim aswabiyah. Yang dia di Mesir tak aswabiyah. Ini tuan-tuan, manusia ni bercakap atas dasar kepentingan. Saya cakap pada awal tuan-tuan, saya apa kepentingan saya? Oh, ustaz penting lah, ustaz nak rasa masuk TV. Saya cakap pada tuan-tuan, saya tak pernah masuk TV. TV kecil besar ni, lagu mana saya nak masuk? Nampak benar nipunya. Kalau saya tidak muncul dalam kaca TV pun saya tak kisah. Ustaz dah masuk radio, saya tak muncul dalam suara dalam radio UKE pun saya tak kisah. Saya bercakap atas dasar benar. Benar-benar, salah-salah. Ini tidak, kerja memfitnah. Ini tak betul tuan-tuan. Dalam negara kita ni, siapa yang boleh duk jaga Islam sekarang? Yang boleh bercakap soal Islam, yang boleh bagi penekanan tentang Islam, yang boleh bagi warning pada orang, jangan kamu hina Islam. Ni buruk-buruk dia pun kita ambil dululah, janji Islam jaga. Tapi hari ni dah, buruk-buruk kita pun tak apalah, janji kita ambil Putrajaya dulu. Salah tu. Sebab ada orang kata, kita tahu puak-puak dua kata kursi roda ni bukan nak Islam. Ni hak ni apa nama ni, cekelak hak nama dia usuk wheelchair. Cakap pandai tuan-tuan, punya takut orang dekat dia. Dia kata step over my dead body, dia kata. Langkah mayat aku dulu kalau nak Islam. Dia cakap. Tapi orang Islam kata, tak apa, sabar dulu, janji kita pergi Putrajaya dulu. Dia sanggup ambil orang yang bercakap liberalism, pluralism, agama adalah sama. Dia pun tahu tak betul dia cakap. Boleh dia cakap, dia kata bila kita memerintah, kita mansuhkan akta lapuk, akta liwat. Dia cakap. Tapi hari ni orang kata
kita tahu dia punya background, kita tahu. Tak apalah, kita tengok Putrajaya dulu. Yang tu lebih penting. Tuan-tuan, saya cakap itu salah. Kita tahu sahabat-sahabat kita ni yang duk perintah 56 tahun ni tuan-tuan, pun tak sempurna. Banyak cacat celah dia. Tetapi nak mempertahankan Islam, nak jaga Islam, nampaknya mereka setakat ni mereka boleh buat. Demi Islam, pegang dululah mereka ni. Sepatutnya Islam diutamakan, bukan Putrajaya diutamakan. Ini pemikiran. Letakkan Islam dulu di atas. Tak, kita letak yang tu dulu. Sekejap buat hijau, sekejap buat oranye. Apa benda ni? Sekejap hudud sampai tukar berkebajikan ni apa? Di mana konsistennya? Islam itu konsisten. Jadi ini yang minta. Sebab tu saya sebut pada tuan-tuan, saya dah buat CD saya yang bertajuk Menjawab Fitnah Terhadap Nabi SAW. Bila saya jawab, orang kata saya bercakap tanpa hujah. Ustaz Kazim menjawab tanpa hujah. Bila saya menjawab, ada orang kata Nabi Muhammad dilantik oleh Allah selepas 40 tahun menjadi Nabi. Saya jawab, masa Nabi Muhammad ni beranak ni, mak dia pun tak tahu yang dia ni bakal Nabi. Jadi dalam tempoh 40 tahun ni, Allah tengok dalam ramai-ramai manusia ni, 2 juta triliun manusia ni, mana yang molek jadi Nabi, maka Allah pilih Muhammad jadi Nabi. Ada yang cakap macam itu. Masa Muhammad ni lahir ni, mak dia pun tak tahu yang dia ni Nabi. Jadi dalam tempoh 40 tahun selepas kelahiran Nabi ni, Allah Ta'ala sendiri tengok dalam ramai-ramai manusia ni, 2 juta triliun manusia ni, mana yang molek, maka Allah pilih Muhammad jadi Nabi. Apa punya fahaman ini? Nabi Muhammad itu dilantik menjadi Rasul, dipilih tetaplah. Masa Adam nak ditiup di antara roh dengan jasad, Allah dah letak dah Muhammad itu Nabi akhir zaman. Mari fahaman ini tuan-tuan. Ada yang sampai kata Muhammad ni ketika dia kecil ni, dia serupa dengan Muhammad di kampung. Kapung ada mak, kapung ada mak. Di Mekah ada Muhammad bin Abdullah, serupa belaka, tak ada beza apa. Astaghfirullahalazim. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Sampai umat Islam kata betul Ustaz Kazim salah. Saya buat keluar 10 kitab hadis-hadis muktabar sahih, ceritakan tentang satu susur galur Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi. Bagaimana Nabi lahir? Kalau Nabi Musa pun tahu, mak dia tahu Nabi Musa nak jadi Nabi. Sila rujuk dalam surah Al-Qasas. Allah Ta'ala bagi tahu pada mak Nabi Musa, kami akan kembalikan balik kepada kamu wahai mak Musa, dan dia akan jadi Nabi. Kepada Maryam, mak Nabi Isa, Allah bagi tahu, wahai Maryam, dia ni bakal Nabi. Kalau Maryam tahu, kalau mak Nabi Musa tahu, takkan Aminah tak tahu. Nabi Muhammad ni penghulu segala Nabi, tok sidang Nabi tuan-tuan. Saya kemukakan 3 hadis Nabi. Bagaimana Aminah ketika mengandungkan Rasulullah, malaikat datang bagi tahu, wahai Aminah, kamu bakal melahirkan manusia yang paling istimewa dalam dunia. Dia adalah bakal Nabi. Malaikat bagi tahu. Tapi hari ni orang kata Aminah tak tahu apa, dan boleh cakap Nabi Muhammad ni serupa dengan mamak-mamak di kampung. Tuan-tuan, mamak-mamak di Mekah pada masa itu sembah tokong, minum arak, berzina. Nabi Muhammad tak pernah berzina, Nabi Muhammad tak pernah tengok tokong, Nabi Muhammad tak pernah minum arak. Macam mana kamu kata sama dengan mamak-mamak? Masa Nabi lahir, Iblis menjerit tuan-tuan. Iblis menjerit 3-4 kali seumur hidup Iblis. Dia tak setuju, dia marah, dia menjerit. Malam ni pun sebab tak ada orang menjerit, aku tak setuju saya cakap. Iblis menjerit ni kali pertama bila Allah kata dekat dia, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis menjerit, oi, dia menjerit. Dia frust.
Yang kedua, bila masa dia menjerit, qulna bitu minha jami'a, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Dia sampai ke bumi, dia menjerit. Yang ketiga, bila Nabi dilahirkan, Iblis menjerit, habislah aku, Nabi yang akhir zaman sudah lahir, dia menjerit. Yang keempat, dia menjerit ketika surah Al-Fatihah diturunkan. Tiba-tiba hari ini ada orang kata Nabi Muhammad beranak serupa dengan manusia biasa, tak ada beza apa. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Inikah yang kita kata Islam? Pahaman kamu di mana? Kalau Nabi pun kamu tak hormat. Bila saya jawab, orang tibai saya, Ustaz Kazim siapa nak dibandingkan dengan dia? Saya kata, awak main kitab, kita rujuk. Kita bukan bercakap tepi jalan, kita ada kitab, main kita tengok kitab. Hang kitab hang, aku kitab aku. Kita tengok mana dia hadis sahih. Bercakap mesti ada dalil. Tuan-tuan, jangan duk hina sebarangan. Islam bukan dikutip di tepi jalan, tuan-tuan. Islam nu turun nu, malaikat awak mari pada kita dengan Nabi, tuan-tuan, wahyu. Tapi hari ni kita, tuan-tuan, tak kira siapa pun. Baru sat-sat pakai tudung 2 hari dah jadi ustazah ni apa ni? Adakah semudah dan semurah itu Islam? Tak perlu pergi mengaji, tak perlu tadah kitab, tak perlu tauhid, boleh pergi ceramah pada orang. Bukan saya hina, tuan-tuan, dah. Kalau betul berhijrah, kalau betul kita bertaubat, pergilah belajar, tambahkan ilmu. Tadah kitab dengan guru yang muktabar, mursyid. Bukannya pi duk cakap. Kita tak tahu, tuan-tuan. Jadi perjuangan Islam yang sebenarnya ialah kita sokong Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya cakap tadi, perbandingan kita sebagai satu kapet. Memang kapet kita ni tak elok. Adalah berak kucing 2-3 tumpuk. Kaedah fiqah dia apa? Jangan basuh semua, basuh yang najis. Supaya tuan-tuan kapet di masjid, budak kencing, takkan tuan-tuan nak panggil keling kapet buka semua. Masjid daerah lu sikit punya besar ke kapet, budak kencing tengah-tengah. Tuan-tuan nak buat apa? Takkan nak suruh rombok koyak pasal apa tu imam tu kencing tu. Bila nak kering, nak basuh seksa, basuh tang kencing tu lah. Bubuh air, lap, bubuh air, lap, bubuh air, lap. Sampai basah, lap, kering, buh lagi lap. Kalau kapet tak boleh buang, kemudian tengok cium bau kencing tak? Tak ada dah, bersih lah. Kalau tak mau juga ustaz, potong, buangnya tu, sampai yang baru. Itulah cara dia. Bukan boleh pergi buang rata, kos lagi, hak belum tentu nak baik lagi. Tambah-tambah pula kalau Islam semua tak apa, saya pun sokong. Kalau nak tukar kapet tu Islam sepenuhnya, saya orang paling kuat sokong. Sebab saya sangat konsisten. Mana pernah saya bercakap saya menolak hudud? Saya tak pernah cakap. Saya tetap mempertahankan Islam. Tetapi kapet yang nak dibaru ni, tuan-tuan, kapet yang konon yang lebih baik daripada kapet lama ni, mereka lah yang paling kuat tentang Islam. Mereka lah yang paling kuat tentang sekolah agama Islam. Mereka lah yang paling tetap konsistennya, tuan-tuan, nak buang benda-benda yang jadi keistimewaan umat Islam. Dan lebih malang lagi, tuan-tuan, yang nak masuk ni juga ada pahaman Syiah, ada pahaman Khawarij, ada pahaman LBGT, segala makneka nak masuk sekali. Termasuklah pahaman pluralism, agama adalah sama. Macam mana kapet tu nak jadi elok? Macam mana kita nak sujud kalau LBGT pun ada kat situ? Disokongnya LGBT disokong, lesbian, gay. Ini hak mereka, kena bagi. Astaghfirullahalazim. Janganlah, tuan-tuan. Jadi CD saya yang tajuk menjawab fitnah Rasulullah tu dah siap. Tuan-tuan boleh dapatkan di luar dengan buku-buku terbaru saya. InsyaAllah cukup sekadar itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru nama Maharaja, nanti segerombolan hantu bisu yang menjelma. Guna hak berfikir sebelum hak untuk bersuara. Kalau terpelajar sila guna hak Miranda.